Assalamualaikum korang. Okey, tajuk kita pada hari ini tentang berpuncanya anxiety, depression dan sebagainya. Okey, kadang kan sekeliling kita ni pun boleh bagi impak yang negatif bila daripada segi layanan, dari cara diorang lihat kita, dari cara diorang bercakap dengan kita, semua tu akan memberi kesan kepada mental kita. Okeylah, setakat ni kan yang saya dapat kaji daripada anxiety, depression dan sebagainya berpunca daripada masalah keluarga. Contohnya, first, masalah keluarga. Dia macam mana family treat kita, macam mana parents kita layan kita. Kita ada masalah family, broken home dan sebagainya. Sebab itulah kalau boleh, if parents bergaduh, kita digalakkan untuk masuk bilik, tak pun tak tengok benda-benda macam tu. Sebab kadang benda tu akan memberi impak negatif dekat diri kita. And second, family ataupun parents kita patut berlaku adil terhadap anak-anak yang dia ada. Tak bolehlah ada anak emas, ada anak perak, layan macam itu dia layan lebih, yang tu dia layan sikit. Tak boleh, sebab setiap anak-anak yang dianugerahkan kita patut layan sama rata. Sebab kadang kita tak tahu, ada anak dia suka memendam, dan bila dia dah pendam benda tu lama, dia akan bagi kesan dekat mental health anak-anak. Selain itu, ketakutan yang lama juga boleh datang menghantui diri dan juga boleh menjadi punca kenapa kita ada depression, panic attack dan sebagainya. Penyakit anxiety atau keresahan merupakan salah satu penyakit emosi yang kerap berlaku dan boleh dihadapi sesiapa sahaja tanpa mengira umur. Penyakit anxiety ini berpunca daripada faktor genetik, persekitaran dan juga perubahan kimia dalam otak. Selain itu, kawasan pada otak yang mengawal perasaan takut mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik. Kajian lanjut sedang dijalankan bagi mengkaji impak kawasan otak ini terhadap kewujudan penyakit anxiety. Macam yang saya cakap tadi, kadang sekeliling kita ni pun boleh bagi impak negatif. Contohnya, kadang ayat-ayat manusia pun boleh jadi punca kita ada depression. Kita tak sedar pun benda tu, tapi dia bagi impak yang sangat negatif dalam diri seseorang. Cuba korang tengok video ni, korang tengok macam mana sakitnya dia hadap kata-kata orang yang downgrade diorang. Sebab itulah wujudnya kata-kata yang kita pernah dengar, lidah manusia lebih tajam daripada pisau. Sebab diorang punya kata-kata tu, dia punya sakit tu kadang masuk sampai dalam hati kita kan. Kalau boleh hujung sangat. Sebab itulah orang pernah kata, lebih baik kita diam daripada buka mulut hanya menyakitkan hati. Sebab itulah kita diajar dengan adab untuk jangan downgrade orang. Sebab kita tak tahu pun apa yang orang tu alami. So bila korang downgrade orang tu, dia punya mental health lama-lama akan menurun. Kadang kan kalau korang jumpa orang yang macam cakap, aku rasa nak bunuh diri lah, aku dah tak kuat lah, aku penat lah. Orang macam tu bukan dia tak ada iman, tapi sakit yang dihadap tu memaksa diri dia untuk rasa macam aku ni tak layak untuk hidup, aku tak layak bahagia. So dia rasa macam perlukah aku teruskan hidup ni. Jujurlah cakap, orang yang ada sakit anxiety, depression, panic attack, diorang tak minta pun untuk ada sakit-sakit tu. Penyakit tu datang disebabkan tekanan orang sekeliling. Orang sekeliling terlalu menekan diorang untuk jadi yang terbaik, tapi di luar kemampuan diorang. Kadang disebabkan penceraian ibu bapa, anak-anak yang mendapat kesan tersebut. Anxiety semua ni sakit dia macam sakit orang-orang tua. So kalau ada anak yang sakit macam tu, korang janganlah cakap, kamu ni kecil-kecil dah sakit macam ni, kami yang dulu tua ni tak ada pun sakit macam kamu. Yes, sebab ibu bapa sekarang mendidik anak tak mengikut zaman anak-anak berkembang.
Okay, setakat ni yang saya tahu, sakit-sakit dia lebih kepada keresahan, tangan kita menggigil, sesak nafas yang tak teratur, lepas tu perut kita cramp. Kadang tu kita rasa macam time sakit tu rasa macam, ya Allah, tariklah jantung aku, tariklah nyawa aku. Tak tahan sangat hadap benda ni hari-hari. Kadang dorang pun akan rasa macam, esok aku harap aku boleh hadap lagi hari-hari macam ni. So kita sebagai manusia yang ada di sekeliling mereka, kalau boleh tolong beri semangat, bagi motivasi dan nasihat kepada orang-orang yang macam tu. Okey, cara mengatasi dia, pada setengah orang, rawatan perubatan mungkin tidak diperlukan. Mereka hanya memerlukan perubahan gaya hidup untuk mengawal gejala. Terdapat 2 jenis kategori rawatan. Contohnya, psikoterapi dan penggunaan ubat-ubatan. Yang kedua, konsultasi bersama ahli terapi dan pakar psikiatri. Ubat yang boleh digunakan untuk merawat penyakit anxiety termasuklah ubat antidepresen dan juga sedatif. Ubat antidepresen bermaksud ubat anti kemurungan dan sedatif bermaksud ubat penenang. Ubat itu berfungsi dengan cara mengimbangkan semula bahan kimia di dalam otak, lalu mencegah dari berlakunya kebanyakan gejala-gejala keresahan yang dialami. Beberapa rawatan sendiri adalah dapatkan tidur yang cukup, bersenam dan kekal aktif, bernafas perlahan-lahan dan hembuskan balik untuk lebih tenangkan hati yang berdebar. Jangan pernah klaim diri ada anxiety sebab kita belum tentu kuat macam orang yang betul-betul menghadapinya. Pesanan ringkas, kalau jumpa orang macam ni, jangan hina mereka tapi bantulah mereka. Sekian dari saya.